Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. So, apa yang saya janji pagi tadi, saya nak terangkan kepada anda ada dua perkara iaitu berkenaan dengan IPO dan juga quarter report. Okay, so saya nak kongsi kepada anda rahsia saya lah. Bukan rahsia semua orang, ini rahsia saya. So, rahsia bila saya kongsi dah tak jadi rahsia lagi lah. Okay, so saya nak kongsikan kepada anda kenapa saya tak apply IPO dan juga kenapa saya tak buat sebarang pembelian di waktu quarter report. Bukan bulan quarter report, di waktu quarter report means ada minggu-minggu tertentu sahaja. Okey, saya kongsikan kepada anda dan saya bagi link grup sementara tadi untuk ada cadangkan ataupun beri sebarang cadangan ataupun nak tanya apa berkenaan dengan topik lah sebenarnya, berkenaan dengan IPO dan juga quarter report. Tapi banyak yang menyembang, banyak yang soal jawab dekat dalam tu, tanya saya dekat mana pula dah. Okey, kemudian ada beberapa soalan dan saya pilih 10 soalan untuk saya jawab. Okey, so yang pertama sekali saya nak terangkan kepada anda berkenaan dengan indeks kita. So indeks kita ni nampak menarik lah, nampak uptrend. So agak selamat dan agak meyakinkan untuk buat ataupun buat pelaburan sekarang ni. Okey, dia dah break 1728 hari tu. Okey, dan berada di atas 1728. Memang cantik lah sekarang ni. Dan kalau siapa percaya bahawa hujung sekali tu adalah okey, sebelum tu saya beritahu lah, chart Nexus saya ni dia delay satu hari lah. Untuk hari ni tak ada lagi. So dah bagi close dulu petang nanti baru dia ada. Ini apa, bullish harami tak silap saya lah. Saya kurang guna perkataan bullish ataupun bearish harami ni. Selalunya kalau indeks signal macam ni dia nak naik lah. Okey, tapi naik yang tak meyakinkan lah. Bagi saya tak meyakinkan. Okey, so saya kongsikan dua perkara kepada anda. Yang pertama sekali berkenaan dengan IPO. Okey, kenapa saya tak pernah buat pembelian ataupun tak pernah apply IPO. Sebenarnya saya pernah apply. Okey, saya pernah apply IPO masa mula-mula saya join hari tu saham lah. Okey, so nak dijadikan cerita, mana saya Google tadi sekejap. Okey, so kalau anda nak lebih mengenali apa itu saham IPO, anda juga boleh Google sebenarnya untuk ambil maklumat. Okey, dah Google. Okey, so saya tunjuk serba sedikit. Tapi ini pengenalan serba sedikit. Sebab ada yang tak tahu apa itu IPO. So saya terangkan serba sedikit. IPO ini adalah Initial Public Offering lah. Okey, saham terbitan awal. Di mana saham ini dia belum lagi list di dalam Bursa Malaysia, di dalam kita punya platform. Dia tak ada list lagi, dia baru offer. Okey, dia baru offer. So kalau saya type IPO, mungkin IPO saham, okey. Kalau type IPO saja susah sikit. Okey, pengertian IPO iaitu Initial Public Offering. Okey, penawaran saham. Anda boleh baca-baca dekat sini lah. Okey, okey. So saya nak beritahu saya pernah apply IPO di awal penyertaan saya di dalam pelaburan Bursa Malaysia ni. Tapi malangnya saya apply, saya punya apply tu, permohonan saya tu ditolak lah. Disebabkan saya blacklist. Okey, so saya ditolak. Okey, sejak daripada itu saya memang tak sobat scammer sangat lah. Okey, sejak daripada tu lah. Okey, so saya tak apply lagi lah IPO dan saya menggunakan teknik lain. So masa saya mula-mula kenal dengan saham ini, okey, apa yang saya nak adalah nak untung lah, nak cepat untung. So saya tengok kaunter-kaunter yang baru list ni naik kan. So remiser saya pun offer yang ni nanti naik apa semua. So saya percayalah benda-benda tu. Dan saya nak untung. So bila saya beli dengan certain amount, nanti bila buka je dah harga tinggi. Okey. Dan saya tak pernah beli dan saya tak pernah merasai perkara-perkara tu. Tapi lepas hampir setahun, baru saya dapat kesan sesuatu lah dengan IPO ni. Kemudian bukanlah saya mengajak kepada anda supaya jangan beli IPO, tak lah. Ini apa yang saya nak kongsikan kepada anda. Lagi cakap kata Jamil promote, so jangan beli IPO, mampus. Okey, tak lah. So saya nak kongsikan pengalaman saya sahaja. Okey, so IPO saya bagi contoh kaunter yang dah lama, yang kaunter tu saya nak beli dulu, tiba-tiba dulunya saya tak boleh type IPO buat apa. Okey, saya bagi satu kaunter Chrono lah, dan ada lagi beberapa kaunter. Okey, kita tengok kaunter Chrono contohnya. Okey, ini hari pertama dia list. Okey, di hari pertama dia list ini dia dah turun, tak ada naik pun. Saya tak ingat lah. Saya tak tahu harga dia berapa dia offer ni. Saya tak tahu harga offer dia berapa. Tapi nak cerita, pagi tu open, dia turun. So dia turun. Hari tu saja dia buat penurunan sebanyak
berapa bit dekat sini, hampir 15% penurunan pada satu hari itu. Maknanya, okey, maknanya apa kat sini? Okey, ramai yang buat penjualan lah, dia punya makna dia. Okey, so saya nak ringkaskan cerita dekat sini lah. Saya tak mau panjang-panjang cerita, dan sebab saya tak beli IPO, yang pertama saya beli list dulu, saya tak boleh apply. Itu sebab dia. Yang kedua, dah setahun lebih dah baru saya settle apa semua, saya beli list, saya nak pergi beli IPO. Dah lah, sebab apa? Sebab saya dapat skill lain. So saya dapat skill lain. Dan saya nak story kepada anda. Okey, apa perbezaan IPO dulu dan sekarang? Ni lebih menarik saya nak cerita kepada anda lah. Okey, sebelum saya nak cerita apa perbezaan IPO dulu dan sekarang, jom kita tengok market dulu. Ni satu rahsia besar saya nak kongsi kepada anda. Bagaimana kaunter naik dan bagaimana kaunter turun. Okey, sebenarnya benda ni ramai orang tahu. Okey, ramai yang tahu. Macam mana nak buat naik harga, macam mana nak buat turun harga. Ramai yang tahu, tapi tak ramai nak kongsi kepada anda. So, saya kongsi kepada anda. Dan saya tak jumpa lagi lah orang kongsi dekat YouTube ke apa. Kita ambil satu kaunter baru ni lah. Ni kaunter baru ni IPO lah ni. Saya pun tak study tadi kaunter ni di offer hari tu harga berapa, dan hari ni dia open. Kita tengok dia open hari ni 330. Dia open tinggi lah. Mungkin dia offer hari tu 250. Saya tak pastilah sebab dia open dah naik sampai 330. Itu naik sebanyak 8 sen. Kemudian dia turun sikit dan statik dekat situ. Okey. So saya nak tunjukkan kepada anda. Susah sikit nak tunjuk sebab kaunter ni dia volume dia banyak. Saya susah nak tunjuk. Tapi saya nak beritahu kepada anda macam mana harga boleh berubah. Okey, macam mana harga itu boleh naik dan harga itu boleh turun. Okey, so saya nak tunjuk kepada anda. Saya pergi ambil kaunter lain lah. Saya tak mau kaunter ni. Saya kira orang marah pula kaunter ni. Okey, so saya ambil kaunter lain lah. Dia yang cantik nak buat contoh ni, kaunter-kaunter yang volume banyak lah. Lebih bagus. Tapi saya rasa video ni sangat panjang. Okey, sangat panjang saya nak terangkan kepada anda. Saya tak takut dengan soalan-soalan yang orang tanya kepada saya. Saya takut satu lah. Saya takut orang tak download. Baca tak download, dengar balik. Itu saja yang saya risau. Takat orang tanya saya tak risau lagi. InsyaAllah saya boleh jawab. Sebab jawapan tu dia general. Tak salah, tak betul jawapan yang kita boleh bagi tu. Okey, so kita tengok kaunter. So volume terlalu banyak. Saya ambil kaunter yang agak slow sikit volume. Supaya nak bagi nampak senang lah. Saya ambil kaunter. Sekejap lah. Saya takut bila saya petik nanti satu-satu kaunter tu, orang kata saya nak main kaunter tu. Kita tengok gadang JDEC pun boleh kot. Mahal sangat. Okey, lama saya tak sebut kaunter Macron. Tiba-tiba saya sebut kaunter Macron lah. Okey, so macam ni. Saya nak kongsi kepada anda. Macam mana kaunter ni boleh naik dan turun, macam mana kita nak menaikkan kaunter ni, dan macam mana kita nak menurunkan kaunter ni. So dia kena sabar sikit lah, kita kena tunggu. So kita kena tunggu. Okey, saya tak nak buat demo. Saya tak mau buat sebab nanti orang boleh dakwa saya yang buat benda ni. Saya tak nak benda tu. Tapi saya nak tunjukkan kepada anda lah. Okey, sekarang ni yang pertama sekali saya nak beritahu kepada anda, ini adalah harga semasa dia, iaitu 960. Okey, 960 ini adalah harga semasa dia. Okey, harga semasa ni 960. Maknanya 960 ni, kalau anda tengok harga kat sini ni, okey, harga semasa ni, kenapa dia boleh terjadi harga tu? Anda kena perlu tahu dulu benda tu. Kenapa dia boleh jadi harga tu? Okey, 960, kenapa dia boleh jadi harga tu? Boleh siapa tolong jawab dalam hati. Okey, saya bagi jawapan dia dekat sini lah. Sebenarnya, harga 960 ini adalah harga pembelian terakhir. Okey, di mana kita tengok pembelian terakhir dekat situ adalah sebanyak 559 lot pembelian pada harga 960. Katakan nanti dah saya tak nak beli dan kita tunggu. Kalau ada orang beli pada harga 965, maka dia naiklah nanti pada harga 965. Okey, yang tu kena faham dulu. Dan kita kena tengok harga ni 960 bukanlah, ada orang kata selalu kalau saya tanya, okey, kenapa harga 960? Dia kata sebab ada orang nak beli. Kalau duduk kat sebelah ni dia kata sebab ada orang nak jual. So jawapan tu tak apa tepat lah. Kita nak jawapan yang tepat. Tepat lah
kita nak. Okey, nampak. Dah naik 965 sebab ada orang buat pembelian 10 lot. Bukan 10 lot, 569. Okey. Dia dah naik harga 965, 10 lot sahaja sebenarnya. Tadi 559, dia jadi 569 sebab apa? Di dalam minit iaitu 3.42 petang, okey, ada pembelian dan penjualan sebanyak 569 lot, yang mana 10 lot adalah beli pada 965, selebihnya jual, beli ataupun jual tadi pada harga 960. Dan kita tengok dekat tepi ni, yang buat pembelian 77%. Maknanya di dalam 569 lot ini bukan pembelian sahaja, ada juga penjualan. Okey, ada juga penjualan. Okey, so kita tunggu sekejap. Dia benda ni kena sabar. Nak dapat dia kena sabar, Ustaz. Okey. Dia akan turun balik harga kepada 960 kalau ada orang pergi jual. Cerita dia dekat sini, ada orang nak beli 91 lot. So bila ada orang nak beli 91 lot, kalau tak ada siapa nak jual kat dia, maka tak match lah. Tapi kalau ada je seorang makhluk Allah nak jual nanti dekat dia ni, yang ada dua orang dekat sini, ada dua transaksi dekat sini. Okey, kalau ada je seorang nak jual dekat dia walaupun satu lot, maka dia akan turun balik 965. 960. So bila saya tanya ataupun siapa-siapa tanya, kenapa harga 965? So jawapan dia adalah last pembelian ataupun transaksi penjualan dan pembelian terakhir adalah pada 965. Bukan ada orang nak beli, bukan ada orang nak jual pada 965. Itu satu jawapan yang tak berapa nak tepat lah. Bukan tak berapa nak tepat, memang tak tepat pun. Nah, kita nak jawapan yang tepat. So bila dapat jawapan yang tepat, anda akan pelajari macam-macam lagi di depan dia nanti. Okey? So sekarang ni saya nak bawa anda faham dulu. Yang mana tahu tak apalah. Kita cerita yang mana tak tahu. Okey? Yang mana tahu tu dia act sikit lah. Dia kata, ni aku pun tahu. Masalah dia, macam saya kata tadi, ramai orang yang tahu benda ni, tapi tak ramai orang nak kongsikan kepada orang. Okey. So sekejap tadi ada seorang lagi buat pembelian sebanyak 100 lot. Sebab saya tak boleh cerita kaunter yang terlalu aktif sebab banyak sangat lagi dia masuk keluar. Saya cerita kaunter ni dia tak berapa aktif lah. So ada last pada pukul 3.44 petang. Okey, ada yang buat pembelian sebanyak 1 lot. Saya tak buat pembelian lah tuan-tuan. Sebentar saya nak tunjuk saja. Maka harga tak berubah lah. Sebab apa harga tak berubah? Sebab pembelian itu pada harga semasa. Okey, pembelian adalah pada harga semasa. Jadi harga itu tetap tak berubah. Okey. Jadi ada seorang ni jual pada harga 960 Ustaz. Tadi dia jual pada harga 960. Okey, 1 lot 9 lot tak silap saya dia jual tadi, maka turun semula pada harga 960. Tak apa, lama sikit dan anda fahamkan betul-betul apa yang saya terangkan ni, baru boleh pergi ke next level. Baru saya terangkan kepada next level. Jadi akan ada beberapa soalan yang akan timbul sekarang ni. Kenapa harga macam tu? Nampak? Ada seorang saja buat pembelian di 965, maka dia naik balik harga 965. 10 lot saja. Okey, so orang akan selalu tanya saya, habis harga macam tu je lah. Nanti saya sabar slow-slow lah. Okey. So di sini adalah best sell. Saya beritahu, ini adalah best sell di sebelah ini. Di sebelah kanan ini adalah nilai-nilai yang orang nak buat penjualan. Maknanya ada orang nak buat penjualan 965 ni sebanyak 1062 lot. Okey, di sebelah kanan ini adalah orang nak jual. Jadi kalau kita ni nak beli, maknanya kita kena beli kat depa ni lah. Kena beli dekat orang yang nak jual lah. Contohnya kita pergi 7E contohnya. Kita nak pergi beli air mineral. Okey, air mineral tu 7E jual harga RM2. Kita nak beli RM1.9 kupang, contohnya RM1.90. Agak-agak berjaya tak transaksi tu? Tak berjaya lah. Dia kena ada persetujuan. Ada orang nak jual, ada orang nak buat pembelian. So bila ada kedua-dua persetujuan ni, barulah transaksi itu akan berlaku. Okey? So bila ada transaksi berlaku, maka akan ada harga dekat atas ni. Kalau pagi-pagi tu tak ada transaksi berlaku, maknanya tak ada harga lagi, maknanya tak open lagi. Okey. So sekarang ni buat sementara ni tak ada sebarang perubahan. Okey, dia ada 965, 960. Maka harga nanti dia akan bermain area 960, 965. So kita pergi ke advance sedikit. Okey, advance sedikit. Means advance sedikit ni, macam mana dia nak naik banyak lagi ataupun macam mana dia nak turun banyak lagi. Macam mana sesuatu kaunter tu boleh turun banyak, macam mana satu-satu kaunter tu
boleh naik banyak. Kita nak pergi lebih advance, faham tak? Tapi sebelum nak pergi ke lebih advance tu, anda kena faham dulu konsep ni. Kenapa harga 965? Itu kena tahu. Okey, kena faham dulu. Bukanlah disebabkan ada orang nak jual ni 965, sebab tu harga dia jadi 965. Nah. Okey dah. Kemudian saya baru cerita kat sebelah ni. Ini adalah orang nak jual. Di sebelah ini adalah orang nak beli. Di sebelah ni orang nak beli. Contohnya ada harga 960 ni, dia nak beli sebanyak 666 lot. Cerita dia tak berjaya atau hasil penjualan disebabkan tak ada siapa nak jual. Berbalik kepada konsep 7E tadi. Contohnya kita pergi ke 7E, okey. Tiba-tiba ada orang ramai yang masuk dekat dalam 7E tu nak beli ayam mineral tadi juga. Harga RM1.99. RM1.90 contohnya. 7E tak majual. Dia kata tak majual, saya nak jual RM2. Maka tak berlaku transaksi tu. Tapi tiba-tiba ada seorang staff 7E, tak apa, saya nak jual, dia kata RM1.90. Berjaya tak? Berjaya. Maka bila berjaya, harga daripada RM2 akan turun jadi RM1. Itu cerita ayat mineral. Kita berbalik kepada cerita Micron ni. Okey. Di sini ada orang nak beli sebanyak 676. Yang nak jual ni maknanya orang yang ada saham Micron ni lah. So bila dia nak jual saja, kalau dia nak jual, dia jual, katakan dia jual pada harga 960, maka berlaku transaksi dekat situ. Di sini cerita dia tak ada siapa pun nak jual sekarang ni. Masing-masing jual mahal. Yang nak jual pada 965, yang nak beli pada harga 960. Cerita dia masing-masing jual mahal. Yang nak jual pun tak mau jual dekat 960, yang nak beli pun tak mau beli dekat 965. Okey, faham tak? Konsep dia lebih kurang macam tu. Dia masing-masing jual mahal ni, yang nak beli pun tak mau beli kat harga tinggi, yang nak jual pun tak nak jual kat harga yang rendah 1 bit tu. Okey, konsep dia macam tu. Tapi saya nak tunjuk juga, slow-slow tak apa lagi bagus. Tapi slow sangat pun susah nak cerita. Okey, kita ambil satu kaunter yang nanti kita berbalik kepada kaunter Micron lah. Okey, kita pergi ke kaunter yang agak aktif balik lah. Yang ni mungkin anda akan dapat lebih, tapi kita kena faham dulu konsep tadi tu. Konsep yang saya nak terangkan tadi tu, saya tak boleh terangkan laju-laju. Saya kena terangkan slow-slow dan kita bawa kepada kaunter yang lebih aktif. Tak apa lah. Okey, so kita ambil kaunter Intel ni. Anda tengok dekat sini. Yang penting sekali anda kena tahu kenapa harga 300. Kenapa harga 300? Okey, sebab pembelian ataupun penjualan terakhir adalah pada 300. So bila dekat 300 ni adalah orang nak beli, okey, ada orang nak beli sebanyak 70,000 lot pada harga 30 sen, maka transaksi yang berlaku tadi ada orang jual lah. Maknanya ada orang yang dah pegang saham ni, dia jual dekat orang yang nak beli dekat harga 30 sen. Faham tak? Faham ke tak faham? Okey, susah sikit lah. Nak dapat tu agak lambat sikit. Tapi tak apalah, slow-slow lah. Dia nak cepat ni, dia kena masuk beli ya. Dia baru dia tahu. Nanti saya bagi dia punya tips nak cepat pandai macam mana. Saya bagi tips nak cepat pandai lah, bukan nak cepat untung. Dia lain tau. Cepat pandai dengan cepat untung ni dia lain. Okey, kita tengok kaunter lain yang agak drastik kenaikan. Jadi kalau boleh saya nak bagi contoh, tak maulah kaunter yang tak syariah. Dia curi kita tengok viewers sekejap. Okey, so harga 270. So, banyak sangat. Banyak sangat. Tapi dia boleh berlaku dengan sekelip mata benda-benda ni. Tak ada volume yang menarik. Tapi tak apa. Lagi kita tengok dalam 5 minit kaunter ni apa nak jadi. So apa-apa pun saya nak bagi tahu kepada anda kenapa harga 270 adalah ada yang buat pembelian pada harga 270 sebentar tadilah. Sebentar tadi ada yang buat pembelian pada harga 270 sebanyak 100 lot saja pun. Okey. So dia berlakulah harga 270. Kalau kata nanti ada orang buat penjualan pada harga 265, maka dia turun balik pada harga 265. Kena faham konsep apa ni, asas ataupun basic harga tu dulu. Harga tu kenapa? Kalau kita faham konsep ni, banyak benda kita boleh tahu. Okey? Macam mana nak tahu banyak benda, nanti saya terangkan banyak lagi. Saya tak kisah lah. Saya boleh terang, saya boleh cerita, tapi saya takut orang tak download video tengok. Tak apa menarik kaunter. Bukan tak apa menarik, dia menarik. Tapi sekarang ni menarik nak tengok kenaikan tu, drastiknya kenaikan. Saya tak boleh buat demo kepada anda lah. Sebab yang pertama sekali, saya takut lah nak buat demo. Yang orang report saya pula. Tu yang pertama. Yang kedua, saya tak cukup duit pun nak buat demo ni. Terus terang saya beritahu. Okey. Contohnya saya nak menaikkan sesuatu harga ni, contoh saya bagi tahu. Nanti insyaAllah di hujung-hujung nanti penerangan ni anda akan dapat lah benda-benda tu. Viewers yang banyak ni. Kita tengok kaunter lain. TRC tu. Saya tengok kaunter-kaunter yang saya sebut ni sebab dalam watchlist tau.
Okey. So kita tengok kaunter TRC. Kenapa? Soalan saya yang pertama saya adalah kenapa harga 70 sen? Sebab last transaksi pada harga 70 sen. Last transaksi adalah sebanyak 60 lot saja. Okey. Banyak yang slow motion sikit. Saya tak jumpa satu kaunter yang drastik naik shock sikit nak cerita. Okey, cantik. So 700 tadi ada orang nak jual. Sekarang ni dah demand dia jadi dah nak beli. Sebab yang offer sebanyak beberapa tadi tu dah habis terbeli. Dah habis ada orang beli. So sekarang ni kalau nak beli pada harga 705. Nanti kalau ada seorang je buat pembelian pada 705 ni, walaupun satu lot dia akan naik pada harga 705. So macam saya kata tadi lah, saya tak boleh nak buat demo sebab yang pertama sekali saya risaulah nak buat demo, nanti orang tangkap saya. Tak lah. Okay. Sebenarnya saya pun tak mampu nak buat demo, nak menunjukkan satu kaunter ni naik begitu banyak. Sebab apa? Ada orang kata saya ni market maker lah, apalah. Weh, banyak duit kau nak jadi market maker. Saya tahu nak buat kaunter tu nak naikkan dia macam mana, nak turunkan dia macam mana. Tapi masalah saya, duit saya tak cukup. Mungkin saya perlukan 1 million. Okay, 1,000 juta, bukan 1 bilion lah, 1 million. Mungkin lah baru saya boleh buat. Okay, saya tak ada duit sebanyak tu, terus terang saya beritahu. Okay, so kita tengok dekat sini lah. Kenapa nanti saya cerita lah. Slow-slow lah, saya kena buat satu kalkulator dulu kepada anda. Okay, so sekarang ni ada yang tambah nak jual pada harga 705. So harga dia tak naik lagi. Kita tengok sana bagi beberapa minit. Okey, kenapa saya kata saya tak mampu menaikkan kaunter? Saya tak mampu untuk buat bagi kaunter ni naik atas faktor duit tak cukup. Ni saya terangkan kepada anda lah. Okey, so harga sekarang adalah pada 700. Untuk menaikkan 705 saya boleh buat. Saya boleh buat sekarang, saya boleh buat, tak ada masalah. Saya boleh menaikkan kaunter ni kepada 705. Mungkin anda nak bukti kot, tapi tak boleh lah sebab nanti saya nak kena masukkan password, kemudian password tak nampak, tak apa. Saya macam sembang sorang-sorang lah kan. Okey. Tadi ada orang nak beli 700 lot. 70 sen. Dan 70 sen ni berada di ruangan Best Buy. Okey, sekarang ni orang dah terlebih jual pula dah. Yang beli tadi tu dah match, kemudian ada terlebih untuk jual sebanyak 785 lot. Okey, so sekarang ni situasi dia akan bermain harga 70 sen atau 695. Tak boleh naik pada harga 705. Okey, sekarang ni kalau saya nak buat, saya tak boleh menaikkan harga 705 sebab untuk menaikkan 705 ni saya kena habiskan beberapa lot yang ada ni. Habiskan berapa lot yang ada di 700. Maknanya ada 803 lot. Saya tunjuk dalam 803 lot kali 00 unit kali dengan 0.70 sen. Okey, so jawapan dia saya memerlukan duit sebanyak RM56,210. Okey, kalau saya ada RM56,000, okey, RM210, maka saya boleh belilah 803 lot ni. So bila saya boleh beli 803 lot ni, baru saya boleh beli pada harga 705. Maknanya nak menaikkan 1 sen harga ni, setengah sen harga pun saya memerlukan sebanyak lebih kurang RM56,000, RM60,000 lah kita cerita. Untuk nak menaikkan setengah sen, bukan nak menaikkan 1 sen, nak menaikkan setengah sen, saya memerlukan sebanyak RM60,000. Okey, baru saya boleh menaikkan kepada harga 705. Tetapi dia ada cara, tuan-tuan. Cara dia beli ramai-ramai lah, bukan saya beli seorang. Faham tak apa maksud saya lah? So belajar sesuatu. Okey, kalau saya beli seorang jenuh lah, faham tak? Okey, so kena beli ramai-ramai, maka dia naik lah. Okey, tu rahsia dia lah. Okey, tu tak apa. Nanti akan dapat lagi something lagi. Okey, so cerita dia macam ni. Saya tunjuk kepada anda. Untuk menaikkan kepada harga 705, saya kena habiskan 803 lot. Okey, habiskan 803 lot sebanyak RM60,000. Kemudian nak naikkan 710, saya kena habiskan lot yang berada di 705. Ada 2,700 lot. Okey, kita tengok pula 2,700 lot ni berapa.
2700 lot kali dengan unit darab dengan 0.705. Okey, tadi 56,000. 60,000. Sekarang saya memerlukan 190,000 untuk menaikkan sehingga 1 sen pula. Okey, untuk menaikkan sehingga 710, dikurang sikit lah. Tapi dia tambah kat bawah. Ni kita cerita hak tadi lah. Maknanya dekat sini, untuk menaikkan 1 sen, okey, untuk menaikkan 1 sen daripada harga 70 sen pergi ke harga 71 sen. Makna saya kena habiskan 700 dan 705. So untuk menghabiskan dua daripada pengiraan tadi adalah sebanyak 190,000 dan juga 60,000 lah. Lebih kurang, so sebanyak 250,000. Dah suku juta dah dekat situ. Untuk menaikkan 1 sen sahaja, kaunter ni dah bernilai suku juta. Okey, faham tak maksud saya? Memerlukan sebanyak 250,000 untuk menaikkan sehingga 71 sen. Itu baru naik 71 sen, baru naik 1 sen. Belum naik lagi lebih-lebih. Makna kalau nak naik lebih, mungkin naik sehingga 72 sen ke 75 sen, mungkin saya memerlukan sebanyak 4 juta contohnya. Okey, so bila saya dah beli banyak-banyak tu 4 juta, kat mana saya nak jual pula nanti? Faham tak? Okey? Belajar sesuatu dah dekat sini. Okey, tak apa. Ini kaunter TRC. Kita tengok kaunter lain okay. Sebab ada orang kata saya market maker lah, apalah. Ingat senang nak jadi market maker. Main ni kita tengok. Michael Schumacher apa? Okey. Sekejap So saya nak tunjuk lah bahawa kata bukan mudah untuk jadi market maker lah. Saya tahu macam mana nak jadikan benda tu, nak naikkan dia, nak turunkan sesuatu kaunter ni saya tahu. Tapi nak jadi benda tu saya tak boleh. Terang saya beritahu sebab saya tak ada kemampuan sebanyak tu lah. Okey, kalau ada kemampuan banyak tu saya tak ada masalah lah saya nak kongsi kepada anda benda-benda macam ni. Terang saya beritahu lah. Okey. Kita tengok Inter ni Inter ni yang baru hari ni. Okey. Maknanya sekarang ni harga adalah 305. Cuba tuan-tuan bayangkan, 305 ni nak menaikkan kepada 315. Kita nak menaikkan 1 sen. Contohnya nak naikkan sebanyak 1 sen lah dekat sini. So 18,206. Kena habiskan dulu 305 ni. 18,206. 18,206 unit kali dengan berapa? 305. 0.305. Okey. 555,000. Okey. Nak habiskan, nak menaikkan kaunter daripada 305, okey, nak menaikkan kepada 310 dah guna sebanyak 500,000. Kemudian daripada 310 ni nak naikkan kepada 315 kena habiskan 310 dulu. Dekat 310 ada 434 lot, 43,400 lot. Kita ambil bundar 43,400 lot kali dengan 0.310 kali dengan 100 sebab tadi saya tak kali unit lagi. 1.3 juta. Maknanya untuk menaikkan 1 sen kaunter ni memerlukan hampir 2 juta. Tuan-tuan senang cakap lah kata nak jadi market maker. Nak menaikkan kaunter ni 1 sen pun memerlukan sebanyak 2 juta hampir. Hampir 2 juta. Itu baru nak menaikkan 1 sen. Macam mana saya nak menaikkan sampai bersen-sen? Tetapi tuan-tuan, macam saya kata tadi lah. Dia ada cara dia ada rahsia dia. Okey, saya bagi tahu dekat sini. Kaunter-kaunter yang volume banyak macam ni, tak apa, tak ada masalah. Kaunter yang volume banyak macam ni. Saya tak bagi kaunter orang lain lah. Saya bagi kaunter yang saya saja sendiri. Kita tengok kaunter PTB. Lagi kalau saya bagi kaunter orang lain saja, mampu saya kena marah. PTB kurang saat saya tengok kaunter lain. Apa lagi? ASB yang saya pernah suggest pun banyak. Ewin banyak tak? Saya nak bagi satu yang volume tak apa banyak. Banyak tak banyak? Saya takut juga sebenarnya. Saya takut kalau kata kaunter-kaunter yang saya bagi ni terkena dekat orang tu. So bila terkena dekat orang tu, saya kena marah kat saya. Okay? So setiap malam kata saya boleh, saya tak nak orang marah kat saya. Okay? Saya pause dulu lah.